Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah bersiaran langsung kita daripada YouTube Live. Sektor Pembelajaran PPD Bagan Datuk telah membawakan Kumor Space merealisasikan impian PDPR. Alhamdulillah sekali lagi kita berada di ruangan alam maya ini. Selamat datang bagi guru-guru yang sedang menanti di YouTube Live. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Jadi sebelum kita meneruskan lagi program kita pada petang ini, molek kiranya kita mulakan dahulu dengan bacaan Ummul Kitab agar program kita pada petang ini diberkati oleh Allah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah kerana pada petang ini sekali lagi kita dapat berkumpul dalam alam maya ini, dalam YouTube Live ini bagi mendalami satu lagi ilmu baru yang boleh kita gunakan dalam menjadikan sesi pembelajaran kita lebih menarik pada masa akan datang. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan rakan-rakan guru yang sedang menonton live ini. Jadi sudi-sudikanlah guru-guru bersapa-sapa di ruangan chat nama cikgu, daripada sekolah mana, daripada mana cikgu menonton live ini. Ya, kita ada Cikgu Siti Haiza. Waalaikumsalam cikgu. Kita ada Cikgu Madewi. Selamat sejahtera cikgu. Kita ada Akira Baharudin. Jadi cikgu teruskanlah memperkenalkan diri supaya nanti saya akan sebutkan insyaAllah satu persatu nanti kalau kita ada masa. Baik cikgu. Bercakap banyak, belum pula saya perkenalkan diri kan. Baik. Saya Ayuniza Furzani binti Sa'ri, merupakan moderator program kita pada petang ini yang mana insyaAllah saya akan menemani pembentang kita yang tidak asing lagi, saya rasa hebat orangnya. Serta saya akan bersama-sama dengan rakan-rakan guru nanti di alam maya dan juga di ruangan chat insyaAllah. Saya akan membantu bersama-sama rakan-rakan guru sekalian. Sebelum kita teruskan lagi, izinkan saya dulu mengucapkan jutaan terima kasih kepada sektor pembelajaran PPD Bagan Datuk kerana sekali lagi telah memberikan peluang kepada pasukan Task Force Sejarah Bagan Datuk dengan kerjasama PPD Bagan Datuk ini untuk berkongsi ilmu bersama-sama dengan rakan-rakan guru berkenaan dengan Kumor Space merealisasikan impian PDPR. Jadi cikgu ya, apa Kumor Space ni kan? Saya pun sebenarnya baru-baru lagi 2-3 minggu kebelakangan ni dengar Kumor Space ni. Saya yakin juga cikgu-cikgu pun mesti nak tahu kan. Jadi sebelum tu cikgu, kalau kita lihat era pendidikan sekarang ni, terutama sekali era pendidikan alam maya ni cikgu kan, semakin berkembang pesat. Setiap hari kita akan diperkenalkan, diperdengarkan dengan pelbagai aplikasi, tools, platform mengenai pendidikan ini yang boleh kita gunakan dalam kita punya sesi pengajaran dan pembelajaran. Untuk apa cikgu? Dah tentulah untuk menjadikan PDPC, PDPR kita semakin menarik. Jadi Kumor Space ini juga merupakan salah satu aplikasi ataupun tools yang membolehkan sesi PDPR kita semakin menarik. Jadi cikgu kan sebelum tu kita dah dimaklumkan bahawa kita dah di fasa endemik. Sekolah juga akan dibuka secara berperingkat. Kita mulakan dengan calon-calon peperiksaan dahulu. Jadi pelajar-pelajar lain ni mereka akan terus rasa rindu dengan sekolah mereka kan. Asyik-asyik cikgu buat Google Meet, paparan dia biasa-biasa, bosan makin lama kan. Jadi hari ini cikgu kita akan belajar sedikit perbezaan. Kita bawakan satu virtual baru, alam maya yang baru berkenaan tentang kelas PDPR kita. Kita menarikkan lagi, kita serondokkan lagi Google Meet kita itu melalui Kumor Space. Saya pun nak tahu juga, nak belajar juga tentang Kumor Space ni. Okay, jadi saya rasa kita akan tahu mengenai Kumor Space ni melalui pembentang kita pada petang ini. Siapa pembentang kita? Okey, pembentang kita pada petang ini bernama Ku Pauzen yang juga merupakan seorang guru muda yang aktif terutama dalam pembelajaran-pembelajaran secara interaktif.
Okay. Beliau merupakan seorang graduan mahasiswa pendidikan daripada USM, berasal daripada Kelantan. Guru muda ini berusia 27 tahun, bertugas di Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Walaupun tak sampai 2 tahun atau 3 tahun berkhidmat ni, beliau telah mencapai pelbagai pencapaian dalam sepanjang perkhidmatan beliau ini, terutama sekali berkenaan dengan media-media interaktif ni lah. Jadi antara pencapaian beliau ialah beliau telah mendapat gelaran Apple Teacher. Beliau juga merupakan jurulatih utama e-didik. Dan beliau telah mendapat Google Certified Educator GCE level 1. Jadi mari kita perkenalkan, kita persembahkan Cikgu Ku Fauzan. Selamat datang Cikgu. Selamat petang semua. Hai. Okey kan suara Cikgu Ayu? Dah. Suara jelas Cikgu Ayu? Dengar. Jelas Cikguku, jelas dan terang. Okey, dah makan ke Cikgu? Pada petang ni? Dah, baru lepas tadi. Apa menu tengah hari tadi? Ayam penyet. Alhamdulillah. Okey, Cikguku. Alhamdulillah, sedap tu. Okey, Cikguku. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada petang ni, Cikguku ya. Ya, okey. Cikguku, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Sama-sama Cikgu Ayu. Okey Cikgu, sebelum kita nak teruskan Cikgu kan, bolehlah kalau saya nak tahu bila sebenarnya Cikguku berkenalan dengan Kumo Space ni. Silakan Cikgu. Okey, saya mula berkenalan dengan Kumo Space dalam 3 minggu yang lepas. Okey, dan saya explore saya cuba guna. 3 minggu lepas. Ya, dan saya dah test run selama 2 minggu. Sekali saya guna budak-budak cikgu, kami tak nak Google Meet. Cikgu tak nak Google Meet. Okay, sekali guna mesti mereka nak teruskan Kumo Space. Okay, jadi sejak 2 minggu yang lepas tidak ada lagi kelas Google Meet. Semua menggunakan Kumo Space setakat ni. Wow. Menarik tu. Saya pun jadi tak sabar nak tahu, nak belajar dengan Cikguku pada petang ni. Okey, tapi kan sebelum tu Cikguku simpan dulu sekejap ya sebab saya ada sedikit makluman ya. Rakan-rakan guru, kita ada, kalau kita tengok kita ada Terence Howe, kita ada Sarimah binti Mamat. Hai Cikgu, selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Cikgu Sadiah binti Said. Okey, guru-guru, rakan-rakan sekalian ya, nanti kita akan masukkan beberapa pautan dalam ruangan chat berkenaan dengan Kumo Space dan juga berkenaan dengan kehadiran. Jadi kehadiran ini kita akan berikan di ruangan chat sebelum berakhirnya sesi kita pada petang inilah. Jadi cikgu ya, sekiranya semasa cikguku membuat penerangan, sekiranya ada soalan, bolehlah cikgu tuliskan di ruangan chat dan insyaAllah saya akan bacakan nanti. Saya akan cuba selitkan di mana-mana yang boleh saya selitkan semasa pembentangan dan juga demonstrasi daripada cikguku nanti. Okey. Baik. Rakan-rakan semua dah sediakah? Kita nak dengar penerangan, penjelasan daripada cikguku? Saya rasa rakan-rakan semua dah sediakan. Jadi kita teruskan merealisasikan PDPR kita bersama dengan Cikguku dan juga Kumo Space. Dipersilakan Cikguku. Okay, terima kasih moderator Cikgu Ayu. Okay, dan selamat bertemu kembali ya. Selamat kembali dalam channel USTP PPD Bagan Datuk. Okay. Selamat kembali dan selamat kita menghadiri perkongsian ilmu yang bertajuk Kumo Space merealisasikan impian PDPR, anjuran PPD Bagan Datuk. Okay. Dan saya sarankan kepada cikgu-cikgu yang menonton, sediakan 2 device. Seelok-eloknya ada 2. Satu untuk dengar, satu untuk hands on. Kita akan hands on secara terus pada petang ini. Dan sebelum habis kelas, saya harap cikgu boleh sediakan satu kelas untuk PDPR cikgu pada esok ataupun pada hari Isnin. Okay, kita terus buat secara live pada petang ini. Okay. Jadi saya akan bagi link kepada cikgu-cikgu untuk cikgu masuk, untuk cikgu tengok apa itu Kumo Space. Okay, dan satu link hanya terhad kepada 30 orang.
Okay. Dan saya akan bagi 4 link di dalam 4 bilik yang berbeza. Okay. Bilik yang pertama ialah kelas. Murid-murid akan berada di dalam kelas. Cikgu juga akan berada di dalam kelas macam pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Okay. Bilik yang kedua, bilik perbincangan. Saya pecahkan bilik tersebut mengikut kumpulan. Bilik yang ketiga, bilik perbentangan. Ada pentas, ada kerusi. Murid naik ke pentas, mereka bentang di atas pentas. Dan bilik yang keempat, bilik terakhir ialah bilik rehat. Mereka boleh pergi ke dalam bilik rehat, minum air, dengar piano, main chess dan sebagainya. Jadi sebelum saya teruskan, saya akan bagi link kepada cikgu-cikgu. Okey, ada apa-apa nak tambah Cikgu Ayu daripada moderator? Okey, tak ada. Saya tak sabar je nak melihat Kumu Space tersebut. Jadi cikgu-cikgu, kita akan berikan link di ruangan chat nanti sekejap lagi. Cikgu-cikgu boleh tengok ya. Betul ya cikguku ya? Ya, betul. Minta tolong host untuk masukkan link pertama. Okey. Okey. Cikgu-cikgu boleh tekan pada link yang diberikan. Okey. Ingat satu link hanya terhad kepada 30 orang. Kerana kita menggunakan akaun yang free. Biasalah benda free mesti ada terhad. Okay. Jadi cikgu-cikgu boleh cuba masuk. Jadi Kumu Space ni maksudnya kalau kita nak lebih kita kena bayar lah cikguku ya? Ya, dia kalau yang percuma hanya kepada 30 orang. Tapi bagi saya tidak ada masalah kerana kehadiran PDPR satu hari, satu kelas pun tak sampai 30 orang selalunya. Ya, betul. Okay, saya share screen Betul. Minta okey, boleh silakan. Okey. Okay, minta tolong host add. Okey. Okey, nampak Cikgu Ayu? Nampak. Okay. Jelas cikgu. Jadi Cikgu Ayu pun boleh masuk sekali. Okey. Jadi boleh masuk sekali ya? Ya, dia masuk, inilah paparan pintu masuk ke kelas. Okey. Jadi dia masuk, inilah paparan pintu masuk ke kelas. Okey, jadi murid-murid boleh bergerak ke depan. Okey, dan inilah tempat duduk cikgu. Murid-murid boleh bergerak ke depan. Yang masuk ke dalam kelas minta tolong offkan mic. Okey. Okey, sekejap. Yang masuk ke dalam kelas minta tolong offkan mic. Okey, sekejap. Iaitu antara negara kota. Okey, setakat ni ada 7 orang yang dah masuk, 8 orang. Okey, cikgu-cikgu boleh masuk, lihat sendiri. Apakah itu Kumu Space? Kita tengok, masuk ke dalam. Cikgu boleh bergerak dengan menggunakan mouse cikgu. Kalau menggunakan telefon, cikgu boleh tekan touchscreen tersebut untuk bergerak ke sana dan ke sini. Cikgu bebas bergerak, keadaan dia seperti di dalam kelas yang sebenar. Dia ada meja perbincangan. Dia ada tempat duduk cikgu. Dia ada whiteboard di belakang. Okay, whiteboard di belakang, murid-murid boleh conteng whiteboard tersebut. Dia ada whiteboard di belakang. Okay, dan segala yang diconteng boleh dieksport sebagai PDF. Saya akan terangkan selepas ini. Ini adalah gambaran awal. Dan video pada TV adalah video yang berkaitan dengan topik yang apa yang cikgu ajar pada hari itu. Cikgu boleh tukar video tersebut yang sesuai dengan topik yang cikgu ajar. Cikgu boleh bergerak. Inilah yang template menggunakan classroom. Ini adalah template yang menggunakan classroom. Okey.
Untuk yang ni kita tamatkan template pertama, saya tamatkan Okey. template pertama supaya kita dapat masuk ke bilik yang kedua, bilik perbincangan kumpulan. Jadi saya tamatkan yang bilik pertama. Boleh cikgu-cikgu? Ataupun cikgu masih nak berada di dalam ni? Okey, cikgu boleh buka kamera. Boleh buka Cikgu Chahan mic. okey ke? Ah. Oh, menarik cikguku. Saya rasa macam dalam kelas. Lama rasa tak duduk dalam kelas. Ya. Dia boleh okey, bergerak ke sana bebas, boleh bergerak ke sana ke sini. Okay. Dan kita boleh offkan suara mereka. Mereka Ya, akan betul-betul. mereka tak akan bising kerana kita akan kontrol suara mereka melalui setting selepas ini. Okey. Saya rasa itu saja untuk template pertama sebab kita ada 3 lagi Okey. template. Kita ada 3 lagi bilik untuk dimasuk. Okey, saya tamatkan bilik pertama cikgu-cikgu. Alright. Okey. Cikgu Sadia, link ada dekat ruangan chat cikgu ya? Kita akan letak semua di ruangan chat. Okey, untuk bilik pertama saya dah close saya dah tutup. Okey. Sekarang kita fokus kepada bilik yang kedua. Bilik yang kedua ialah perbincangan kumpulan. Okey. Saya minta host untuk masukkan link yang kedua. Okey, cikgu-cikgu host telah masukkan link yang kedua cikgu ya. Jadi cikgu boleh lihat di ruangan chat kita. Okey. Yang dah ada link boleh masuk ke dalam bilik yang kedua, bilik perbincangan. Okey. Bilik perbincangan saya sudah labelkan kumpulan 6, kumpulan 5 dan sebagainya. Dan dia boleh bergerak ke piano dan boleh mendengar muzik di piano tersebut. Boleh ambil air dan minum. Boleh menonton TV. Boleh mendengar muzik di speaker tersebut. Okey. Boleh main chess disediakan. Mereka boleh duduk ikut kumpulan mereka. Kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga, kumpulan keempat. Mereka bergerak ke sana ke sini dan duduklah dalam kumpulan masing-masing. Yang ni semua cikgu boleh edit sendiri cikgu. Bukannya benda ni permanent. Boleh edit, boleh buang. Cikgu nak dekor macam mana pun dipersilakan. Berdasarkan kreativiti guru-guru. Okay. Setakat ni okey, moderator, ada soalan untuk bilik kedua? Ada rakan-rakan kita tak boleh tekan link. Tak boleh Ya tekan cikgu, link. kalau tak boleh tekan link cikgu boleh Kena copy. highlightkan link tersebut, copy dan cikgu boleh paste dekat ruangan. Kena copy. Cikgu kita kata kena copy. Cikgu copykan link. Okay, ini adalah bilik Mungkin boleh bagi perbincangan kumpulan. sekejap sikit kita bagi cikgu explore sikit nak tengok ni mungkin Okay, ada yang boleh. beberapa. Ya. Okay. Yang ni perbincangan kumpulan. Yang mula-mula tadi adalah kelas. Cikgu copy link ya. Selepas kita selesaikan pengajaran di kelas, masuk aktiviti kumpulan, kita bawa murid-murid masuk ke bilik ini. Okay, chess yang disediakan boleh main, TV boleh tonton, speaker pun boleh dengar muzik, piano Boleh juga main boleh main chess ya? piano. Ya. Air kot yang disediakan pun boleh minum. Okay. Okay. Menarik, boleh main chess sama-sama ni, online chess. Okay, whiteboard pun murid-murid boleh conteng whiteboard tersebut. Bukannya hiasan je. Whiteboard juga boleh diconteng oleh murid-murid. Kalau mereka bincang, mereka conteng pada whiteboard tersebut. Okay, boleh conteng pada whiteboard untuk perbincangan kumpulan.
Okay, mereka juga boleh berikan reaction. Okay, boleh berikan reaction pada gambar masing-masing. Mereka boleh letakkan tangan, muka dan sebagainya. Okey. Moderator macam mana, nak teruskan ke nak masuk ke bilik yang seterusnya? Okey, saya rasa kita boleh terus ke bilik seterusnya kot. Okey. Tak apa, nanti Saya rakan-rakan tutup. boleh cuba untuk di bilik seterusnya, insyaAllah. Ya. Saya tutup Ingat ya untuk rakan-rakan, bilik. rakan-rakan kena copy link tersebut, copy and paste. Baru rakan-rakan akan dapat masuk. Okey, kita masuk pada bilik perbentangan. Bilik perbentangan. Minta tolong host masukkan link yang ketiga. Okey, rakan-rakan, link yang ketiga telah dimasukkan di ruangan chat. Jadi rakan-rakan boleh copy dan paste untuk kita masuk ke bilik yang ketiga. Okey, bilik yang ketiga juga sama, cikgu boleh explore dan bergerak ke depan. Sambil-sambil dengar kawan bentang, bolehlah makan pizza di belakang. Okey, dan bergerak ke depan. Okey, murid-murid akan duduk di depan sambil minum air kot yang disediakan dan kumpulan pembentang akan duduk ataupun naik ke atas pentas untuk melakukan perbentangan. Mereka naik ke pentas, mereka mulakan bentang, kawan-kawan akan duduk di kerusi yang berwarna merah. Inilah bilik perbentangan. Mereka juga boleh sambil minum kopi, sambil dengar kawan-kawan bentang. Cikgu boleh bergerak sekitar bilik perbentangan. Berwarna merah. Inilah bilik perbentangan. Boleh bergerak sekitar. Mereka juga boleh sambil minum kopi, sambil dengar kawan-kawan bentang. Cikgu boleh bergerak sekitar bilik perbentangan. Kopi masuk. Kopi masuk. Suara kat mana? Oh, ada masih lagi belum dapat. Cikgu Nurbaya. Cikgu Nurbaya, copy and paste yang link terakhir Cikgu Nurbaya. Yang kedua saya dah tutup, masuk yang ketiga. Masuk yang ketiga Cikgu Nurbaya. Yang link terakhir Cikgu Nurbaya. Yang kedua saya dah tutup, masuk yang ketiga. Cikgu Nurbaya, copy and paste yang link terakhir Cikgu Nurbaya. Yang kedua saya dah tutup, masuk yang ketiga. Masuk yang ketiga. Okey, Cikgu Ayu macam mana nak tamatkan bilik ni ke macam mana? Rakan-rakan kita masih dalam ni kan. Okey, bolehlah kita teruskan ke bilik yang keempat. Okey, saya tutupkan bilik yang ketiga. Okey, minta tolong host Cikgu Siti Nurbaya, kita dah tutup. Okey, kita dah tutup link yang ketiga, kita masukkan link yang keempat. Jadi cikgu-cikgu masukkan link yang terakhir ni, yang baru saja diberikan oleh di ruangan chat cikgu. Kita masukkan link yang itu. Okey, ni adalah bilik rehat. Selepas penat bentang, kita bagilah mereka rehat 5 minit. Kalau kelas sejam setengah, kita bagi break 5 minit. Okay. Boleh bergerak ke depan, duduk, dengar lagu. Okey. Boleh minum air yang disediakan, boleh main chess dan sebagainya. Piano pun boleh dengar, TV pun boleh tonton. Semua kita boleh setting sendiri. Boleh minum air yang disediakan, boleh main chess dan sebagainya. Piano pun boleh dengar, TV
semua boleh tonton. Semua kita boleh setting sendiri. Okay, kita bagi masa cikgu 2 minit untuk explore dalam bilik ni. Kita bagi masa cikgu 2 minit untuk explore dalam bilik ni. Bagi masa cikgu 2 minit untuk explore dalam bilik ni. Okey, Cikgu Ayu macam mana? Nak tutup ke masih nak bagi masa? Kalau kita lihat di ruangan chat masih lagi ada yang sedang mencuba. Okey, kita bagi peluang mereka masuk yang belum masuk. Kalau kita lihat di ruangan Kita bagi. Bagi peluang mereka masuk yang belum masuk. Kalau kita lihat di ruangan chat masih lagi ada yang sedang mencuba. Kita bagi peluang mereka masuk yang belum masuk. Kita bagi. Okay, cikgu-cikgu yang baru masuk boleh bergerak. Cikgu. Okay, boleh explore. Ya. Boleh ke Cikgu Siti Nurbaya atau sedang mencuba lagi? Yang baru masuk boleh bergerak. Boleh explore. dah dapat dah. Alhamdulillah. Dah masuk dah. Nampak boleh berinteraksi. Okay, boleh buka mic sembang-sembang dalam ni. Macam nak tutup kamera ni? Ada kat bawah tu. Boleh buka mic. Alhamdulillah. Okay, ni bilik rehat bilik rehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Tahniah. Okay, boleh buka mic. Ada kat bawah. Main je aku lah. Camera and microphone permission have been turned off. Ya, cikgu tak allow permission tadi. Belum. Ya, cikgu tak allow permission tadi. Ya, cikgu tak allow permission tadi. Okey, makin ramai masuk Cikgu Ayu. Okey. Maksudnya mereka berjaya lah ni. Okey. Jadi kalau kita lihat kita nak belajar dah ni. Ada yang kata dekat sini kan cikguku sangat menarik. Ya. Sangat Ya, menarik. dia boleh macam-macam bilik dia boleh buat. Ya. Ya, betul. Saya sendiri pun rasa teruja sebenarnya. Okey cikgu, apa kata kita tamatkan kelas tu, kita tamatkan bilik itu untuk kita nak belajar bagaimana nak bina bilik-bilik yang menarik ni. Okey, saya tamatkan kelas bilik ini dan kita akan mula daripada mula-mula macam mana kita nak bina kelas. Boleh? Boleh. Saya tamatkan kelas tersebut dan saya tutup kelas tersebut. Okey. Kita akan mula daripada kosong. Kita mula kita nak buat Kumo Space. Okey. Kita boleh buat macam-macam bilik. Bukan itu je. Tu contoh je cikgu-cikgu. Itu contoh yang saya gunakan dalam PDP saya. Okay, jadi kita nak apa kita nak buat? Kita pergi kepada Google, cikgu-cikgu
typekan Kumo Space. Saya bagi cikgu masa untuk cikgu pergi ke Google, masukkan Kumo Space. Cikgu Ko, boleh tak Ya. Kumo Space ni dibuka di telefon pintar ataupun tablet? Boleh, dia support semua. Walaupun telefon boleh. Hanya tekan pada skrin tersebut dia akan bergerak. Oh, Okay. Jadi tak ada masalah kepada budak-budak yang tidak ada okey. laptop. Kerana dia boleh diakses dalam pelbagai bentuk. Baik. Okey, dah tekan dah keluar Kumo Space. Okey, keluar pada paparan yang ini, cikgu pergi step yang pertama, cikgu tekan get your space. Cikgu tekan get your space. Saya ulang, cikgu tekan di bahagian bawah ni cikgu. Get your space. Tekan situ. Okay. Kalau cikgu yang belum ada akaun, cikgu sign in lah menggunakan Gmail cikgu ataupun apa-apa email. Kalau macam saya dah ada akaun, dia terus sign in. Okay. Jadi yang belum ada akaun, cikgu masuklah email cikgu ataupun sign in terus menggunakan Gmail ataupun apa-apa email. Okey. Okey, Cikgu Muhammad Nur Arif bin Muhammad bin Noh. Okey, Kumo Space ni yang kita sedang paparkan ini tak perlu bayar kan Cikgu Ku kan? Yang ini yang kita Ya. ambil free account. Yang boleh had Ya, di memang 30 yang kalau free kita ya. tak silap tadi Cikgu Ku cakap. Ya. Betul ya Cikgu Ku? Kalau nak bayar Ya, betul. berapa tu? Okey, kita tengok harga dia kejap lagi. Okey. Okey. Okey, semua dah dapat masuk tak? Semua dah dapat masuk? Okey. Sekejap kita tengok rakan-rakan. Okey, semua dah berjaya daftar, masukkan Okey. Gmail ataupun apa-apa? Okey. Saya dah boleh masuk dah. Rakan-rakan pun saya rasa mesti boleh masuk dah juga ni. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh Okey, tulis ya di sudah masuk. dalam. Tadi rakan-rakan kita sudah masuk. Okey, dapat masuk? Okey, dapat. Beri Okey. kesempatan dapat. Ya. Ya, okey. Jadi sampai di sini, dia bahagian bawah ni ada apa Cikgu Ayu? Sebab saya dah sign up, dah ada macam ni. Dia ada apa? Okey. Kalau saya pun sebab saya dah pernah sign up sebelum ni, dia akan keluar kita punya profile. Okey, lepas tu kita Bawah punya profile? edit profile dan bawah sekali dia ada create a space. Betul ke? Kepada cikgu-cikgu yang tidak ada space lagi. Macam tu. Ya, cikgu tekan create a space, dia space. kosong. Ya, sebab saya dah ada kelas. Kalau cikgu yang belum ada kelas, cikgu tekan create your space. Dan cikgu masuklah subjek ataupun nama cikgu pada space tersebut. Kalau contoh, saya masukkan sejarah cikguku. Okay, saya masukkan subjek dan nama guru. Okay. Dan nama yang cikgu masuk, dia akan jana sebagai link untuk murid-murid. Okay. Nama yang dimasukkan oleh cikgu akan dijana sebagai link untuk diakses oleh murid-murid. Okey, Cikgu Ku. Ni soalan saya lah kan. Space name tu kita boleh space bar lah sebab dia akan jadi kita punya URL, betul kan? Maksudnya tapi kalau dalam URL, kita nak sambung ke nak apa boleh lah kan. semua. Space name tu tak kisah lah kan. Kita punya nama, kita punya space tu. Bergantung pada cikgu lah nak letak nama ke, nak letak subjek ke. Okey, faham. Okey. Setakat ni okey? Okey, sekejap kita bagi kawan-kawan. Okey.
Alright, kawan-kawan ada yang dah create a space. Mereka dalam ni lah, dalam proses lagi. Kalau daripada saya ni, sebabkan saya baru create a space, space name tu akan menjana URL dan URL tu kalau available cikgu boleh ambil. Kalau tak available kena tukar. Betul dia cikgu ku? Okay, yang tu nanti kita akan ambil yang room terus, lagi senang. Okay. Yang tu lepas kita buat room, baru kita ambil link tu. Okay. Oh, okay. Seterusnya kita nak ambil yang mana ni cikgu ku? Dekat kita punya please select an option tu. Okay, please select an option. Okay, kejap. Dah sampai ke sini ke? Sekejap, saya tengok. Belum. Dia masih lagi dalam daftar tu. Maksudnya kita ambil apa? Education lah kan? Ya, education. Okay. Yang tu ambil education. What are you using this space for? Yes. Create a space. Okay. Dah siap create a space, dia akan keluar macam ni. Okay. Sama dia tak juga ada you? manage space, edit space, join space. Okay, tekan join space. Dia macam cikgu macam punya. kan? Yes, ya dah masuk sini. Jadi join space. Tekan join space. Jadi cikgu boleh tekan join space selepas siap daftar. Tekan join space. Dan pastikan cikgu allow kamera dan mic. Dia akan keluar permission. Dia akan tanya cikgu, allow ke tak? Kamera dan mic, cikgu pastikan cikgu allow. Kalau tak, cikgu tak dapat buka kamera ataupun mic. Okay, dah dapat, dah keluar di sini. Sama ke Cikgu Ayu? Saya kena join. Apa pula yang saya join ni? Sekejap, saya tengok balik. Okay, Cikgu Ayu tekan sini, join space tadi. Kita pergi kepada join space, betul kan? Ya. Okay. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Kita alright. Okay, sini pun tekan kuning tu. Okay, kemudian kita join. Yes. Okay. Okay, sampai di sini, Ustazman. Okay. Cikgu-cikgu lain macam mana? Tak tinggal ke, tersangkut ke mana-mana, sila inform di dalam ruangan chat. Okay, kalau ikutkan di ruangan chat, kita bagi masa sekejap cikguku ya, sementara guru-guru kita cuba untuk masuk. Ada yang tanya guna email MOE atau personal. Okay, Cikgu Rosmalizam, cikgu boleh guna kedua-dua email. Mana-mana pun boleh. Okay. Setakat ini respon kita dapat, mereka boleh mengikuti cikguku. Okay, sampai di sini kita tekan add room. Tekan kotak yang ada kosong ni, tekan pada add room. Okay. Masuklah kelas cikgu. Contohnya cikgu nak letak kelas apa? 5IK contoh. Nama kelas cikgu. Okay. Contohnya 1 apa? 2 apa? Cikgu masuk je nama kelas cikgu. Okay. Dan di bawah nama kelas ada banyak template. Okay. Ada banyak template. Dan kita akan demokan template yang menggunakan classroom. Kita akan gunakan classroom. Yang lain juga boleh digunakan sesuai dengan aktiviti cikgu. Jadi kita akan demo, kita akan cuba template yang menggunakan classroom. Tekan pada classroom. Cikgu tekan save. Dia akan keluar di bawah ni. Akan keluar di bawah ini. Kalau cikgu nak edit nama kelas, tersalah tulis ataupun sebagainya, cikgu boleh tekan edit, tulis balik nama kelas. Kalau cikgu nak tukar template, tiba-tiba tak setuju dengan template yang dipilih, cikgu boleh tekan change to template. Kalau tak ada apa, cikgu dah setuju, nama kelas dah betul, template dah betul, cikgu tekan pada gambar tersebut. Dia akan masukkan cikgu di dalam kelas yang cikgu akan bina. Ini template yang sudah siap dibina. Template yang sudah siap, tetapi cikgu boleh ubah suai kelas tersebut. Ada cikgu yang tak setuju
Tak setuju ada kerusi 4 je. Nak tambah 5 kerusi. Okey, cikgu boleh pergi kepada ruangan edit. Okey, cikgu tengok di sebelah kanan yang berwarna kuning ada tulis edit. Cikgu tekan pada ruangan edit. Setakat ni okey ke? Kalau laju sangat sila inform. Moderator okey? Okey, sekejap cikguku. Ya. Okey, guru kita sedang mengikuti ni. Saya tahu mereka sedang mengikuti sebab ada juga kata cepat sangat. Tak apa, kita pelan-pelan sikit cikguku. Okey. Mereka sedang cuba membina. Jadi saya sedikit saya ulang balik tentang apa yang cikguku katakan ni tadi. Dah cikgu pergi, dah tulis nama, dah create kelas cikgu, cikgu klik dan cikgu akan masuk ke kelas cikgu. Dan sekiranya cikgu nak edit, nak tambah kerusi, tambah meja dan sebagainya, cikgu klik edit di sebelah kanan cikgu tu. Betul dah cikguku? Okey, kita sampai bagus. situ setakat ni cikgu. Ya, kita berhenti Setakat yang seperti paparan yang cikguku tunjukkan. Yang kita bagi ruang. Okey, kalau ikutkan cikguku semua okey. Daripada respon kita jumpa, kita baca di ruang komen. Ya, boleh terus. Okey, untuk kita edit kita tengok banyak pilihan yang diberikan. Yang pertama flooring. Kita nak tukar lantai macam mana? Kita nak tukar lantai batu. Okey, dia akan tukarkan lantai kita. Nampak tak? Okay. Cikgu nak tukar apa? Kapet yang berwarna biru. Dia akan berubah terus. Okay. Warna hijau. Bergantung pada mana yang cikgu suka. Cikgu-cikgu perempuan dia akan suka untuk dekor-dekor semua ni. Okay. Ini contoh flooring. Okay. Selepas flooring, kita tengok seating. Kita nak tambah kerusi. Contoh kita nak tambah kerusi di depan. Okay, kat depan tak cukup kerusi. Nak bagi budak-budak duduk. Okay, kita boleh tekan, kita tarik dan kita letak. Okay, kita tarik dan kita letak. Dia akan letak di mana-mana yang cikgu klik. Cikgu nak pusingkan kedudukan kerusi. Cikgu tekankan arrow yang diberikan. Contoh nak menghadap belakang, tepi, kanan bergantung kepada cikgu. Macam dalam kelas yang sebenar, kita sedang menyusun kelas. Kita sedang mendekor kelas. Ya, ada banyak kerusi untuk pilihan. Ada macam-macam kerusi untuk dipilih oleh cikgu. Cikgu scroll lah sampai bawah. Mana yang cikgu berkenan, cikgu tarik je masuk di mana-mana ruangan yang cikgu nak. Okay. Dan yang bawah dia adalah table. Table maksud dia cikgu boleh pilih mana-mana meja yang cikgu nak. Tiba-tiba cikgu nak letak meja kat sini. Cikgu kliklah meja tersebut dan tarik dan letak di situ. Okay, dia akan keluar meja yang cikgu letak. Cikgu juga boleh edit kedudukan dengan klik dan tarik sahaja meja tersebut di mana-mana yang cikgu nak. Ataupun meja yang sedia ada, cikgu tak mahu, tak minat, buruk. Okey, cikgu pangkah sahaja, dia akan hilang meja tersebut. Okay. Cikgu nak tukar meja baru. Okey, cikgu masuklah meja mana-mana meja yang cikgu nak. Okey, contoh nak meja ni. Letaklah kat sini. Okey. Yang ini, yang dekor. Dekor cikgu boleh masukkan speaker. Cikgu boleh masukkan pizza. Cikgu boleh masukkan minuman di atas meja. Yang ni sesuai di kawasan rehat. Okay. Kalau semua ni saya masukkan di dalam bilik rehat. Supaya mereka boleh minum teh sambil rehat. Tu contoh. Okay. Dan di dalam kelas saya tidak masukkan sebarang makanan. Okay. Kalau cikgu nak masukkan pun terpulang kepada cikgu-cikgu. Okay. Pokok-pokok, bunga-bunga. Okay. Kita tak perlu pergi ke nursery. Kita klik je kat sini, kita tarik je masuk. Terus pokok tersebut ada di dalam kelas kita. Okay. Banyak pilihan pokok yang disediakan. Bolehlah pilih yang mana-mana berkenan untuk diletakkan di dalam kelas. Okay. Dan untuk ground, untuk lantai, cikgu boleh tukar mana-mana yang cikgu berkenan. Yang ni sama lebih kurang. Okay, untuk
Yang seterusnya, kapet. Kapet mana-mana cikgu boleh letak je, cikgu nak letak kat mana. Okey. Contoh kat sini. Cikgu boleh tarik dan letak je. Itu contoh contoh yang diletakkan. Okey. Untuk aktiviti. Aktiviti dia ada piano, ada minuman yang disediakan, ada chess, ada buku, ada speaker, ada piano, ada meja dan pingpong dan sebagainya, ada water cooler dan ada TV. Untuk makluman cikgu-cikgu, TV ini kita boleh siarkan video yang berkaitan dengan tajuk yang kita ajar. Bukannya hanya hiasan semata-mata. Cikgu tekan pada TV tersebut, dia macam ada 3 garisan. Dia macam ada 3 garisan. Cikgu tekan garisan tersebut. Cikgu masukkan link video tersebut. Cikgu buka YouTube. Pilih mana-mana video yang cikgu suka. Yang berkaitan dengan tajuk yang sedang diajar. Cikgu copy link tersebut. Cikgu paste link tersebut di sini. Dan setting. Okay. Ini adalah auto play. Kita tak perlu tekan play, dia akan play sendiri apabila murid-murid masuk. Dan loop ialah dia akan replay. Dah habis, dia akan main semula. Dan audio race ialah siapa yang akan dengar. Nearby ialah orang yang berdekatan sahaja akan dengar. Kalau entire room, satu kelas akan dengar video tersebut. Yang ni cikgu boleh setting mengikut kesesuaian cikgu. Okey, setakat ni okey ke sampai sini? Setakat di sini okey? Okey. Baik, untuk setakat ini cikguku kan? Ya. Mereka kata menarik. Cuma ada beberapa soalan saya rasa mungkin cikguku boleh jawabkan lah sementara tu kan. Dia Cikgu Madewi. Cikgu Madewi tanya, cikgu benda tak boleh besarkan dan kecilkan ke? Okey. Maksudnya kelas ke apa? Okay. Tak Besarkan boleh besar cikgu atau tekan kecilkan pada ke? sini. Ni zoom kat sini cikgu tengok. Pada bahagian tepi ada campur dan tolak. Kalau cikgu nak besarkan, cikgu tekan, dia akan fokus pada satu tempat je. Dia nak kecilkan, dia akan kecilkan kat sini. Okey, kalau nak full screen, tekan je anak panah yang ada ni, dia akan full screen. Okey, lagi soalan Cikgu Ayu? Okey. Yang kedua saya nampak kat sini, boleh track kehadiran student tak melalui apps ni? Okey, untuk kehadiran student, cikgu kena catat sendiri. Dia tengok pada people, nama murid-murid yang hadir kat sini. Dia tidak boleh rekod secara auto. Dia tidak boleh direkod secara automatik. Cuma kita boleh lihat siapa yang masuk ke dalam kelas. Di dalam bahagian people. Boleh rakam tak? Cikgu Norazuwati ni tanya cikguku, boleh rakam ke? Rakam dia kena guna app yang lain. Dalam Kumo Space tidak ada rakaman. Boleh download screen-o-metric dan sebagainya untuk rakaman. Maksudnya untuk rakaman, macam Google Meet kita boleh merakam masa PDPR kita, betul? Tetapi untuk Kumo Space tak ada. Tapi pada 3 hari bulan 10, Kumo Space akan upgrade dia punya sistem. Kita tengok apa perubahan yang berlaku. 3 hari bulan 10 pada malam Kumo Space akan tutup. Dia akan tutup sementara untuk penyelenggaraan dan update. Lagi soalan Cikgu Ayu? Saya cari sekejap. Okey, saya rasa setakat ni tak ada. Nanti kalau ada nanti kita sementara tu kita boleh bacakan lah. Okey. Satu lagi dia kata dekat slide pelajar keluar sama plan yang sama ke dia kata? Ya, sama. Pelajar akan tengok, nampak kawan-kawan dia, nampak benda yang sama. Okey. Macam masa cikgu pergi mana nampak kita apa masuk cikgu tadi masuk kan?
Apa yang cikgu nak masuk tadi itulah pelajar akan nampak. Okey, terima kasih. Okey, saya rasa kita boleh teruskan langkah yang seterusnya. Okey, untuk bahagian editing yang terakhir adalah custom. Cikgu boleh masuk, kalau cikgu nak masukkan apa-apa gambar, cikgu boleh tekan custom image, cikgu boleh masukkan gambar tersebut. Kalau pun cikgu nak masukkan link, contohnya setiap meja ada link. Ya, ada tablet dan dia tulis click here. Cikgu tekan link tersebut, cikgu masuklah link yang bersesuaian. Macam saya, setiap meja saya masukkan link quiz. Habisnya kelas, mereka dah melakukan aktiviti kumpulan, mereka akan duduk dalam kumpulan untuk menjawab kuis. Jadi link kuis saya akan masukkan pada tablet yang ada pada setiap meja. Kalau cikgu tak perlukan pun, cikgu padamlah, cikgu delete lah tablet tersebut. Kalau cikgu nak, cikgu biarkan. Cikgu boleh masukkan sign. Contohnya saya nak masukkan sign. Okay. Cikgu tekan pada 3 garisan. Cikgu masuklah apa-apa arahan. Contoh saya tuliskan selamat datang. Selamat datang. Okay, cikgu tekan save. Terus menjadi selamat datang ke depan. Cikgu tariklah ke mana-mana yang cikgu mahu. Okay. Untuk itu adalah bahagian editing, bahagian decoration. Okay. Untuk papan putih, juga kita boleh guna dan murid-murid juga boleh tulis pada papan putih tersebut. Macam kita, okey, kita minta, okey, Ali datang ke depan, tulis apa jawapan. Okey, Ali akan datang ke depan, dia akan klik pada papan putih tersebut. Okey, sekejap kita bagi tunggu dia loading. Okey, dan dia boleh gunakan pen yang disediakan untuk menconteng pada papan putih tersebut. Okay. Dan dah siap semua, kita boleh tekan 3 titik yang disediakan. Dia ada 3 titik, jika perhatikan. Dia ada 3 titik noktah di atas. Jika tekan titik tersebut, kita boleh export sebagai PDF. Okay. Dia tak boleh export kerana ruangan whiteboard saya kosong. Kalau ada tulisan, dia akan export sebagai PDF dan dia akan download masuk di dalam PC ataupun laptop guru-guru. Okay, setakat ni okey ke untuk bahagian decoration dan tambah-tambah barang? Okey, malah ada cikgu kita beri cadangan sebabkan kita boleh letakkan link tadi kan cikgu ku. Boleh letakkan link kehadiran dekat meja mereka tu. Ya, boleh masukkan boleh Google kan? Form. Tadi kita ada link tadi boleh, kan? Boleh. Ya. Setiap meja contoh kita letak link kat sini. Satu lagi. Dia masuk ke kelas, dia tekan je link sini. Okey. Okey, apa okey? Soalan seterusnya. Satu lagi soalan. Puan Hanita Mat Syarif, dia tanya, kuat guna data tak? Okey, yang ni lebih kuat daripada Google Meet. Okey, yang tu adalah kelemahan dia sebab dia ada pergerakan, dia ada muzik, dia ada macam-macam. Jadi dia penggunaan data lebih besar daripada Google Meet. Okey, lebih besar ya. Tapi bolehlah dicuba sekali-sekala. Ya. Okey, lagi soalan? Okey. Baik, cikgu. Setakat ni cikgu berjaya tak bina? Setakat ni cikgu dah berjaya ke bina macam ni? Setakat ni okey, cikgu boleh. Dah berjaya ke bina classroom cikgu? Kita tengok respon daripada cikgu-cikgu sekejap. Ya, kita bagi masa untuk respon. Sekejap cikgu ya. Oh, ada yang kata menarik. Mantap. Okay, cikgu berjaya tak membina satu classroom? Mohon cikgu-cikgu respon dekat ruangan chat kalau boleh. Atau mereka sedang membina sebenarnya cikgu-cikgu. Ya, tengah explore dengan deco macam-macam. Okay, boleh buat macam-macam cikgu. Cikgu nak buat daripada kosong pun boleh. Cikgu.
Ya, Template kosong. Ada soalan, dia minta cikguku ulang yang whiteboard tadi. Dia mungkin tertinggal yang whiteboard. Boleh juga, saya pun okey. agak terlepas pandang yang whiteboard ni. Okey, kejap saya ke depan. Penggunaan whiteboard. Okey. Murid akan tekan tekan whiteboard, dia akan tunggu, dia akan keluarkan pen dan sebagainya kat tepi. Okey. Dan kita akan pilih pen dan bolehlah tulis apa? Saya apa sebagainya. Okey. Kalau nak padam, cikgu tekan je arrow tersebut, tarik dan cikgu padam. Okey. Kalau dah murid-murid dah conteng semua, okey. Dah kita nak simpan sebagai bukti PBD, kita nak simpan sebagai bukti PBD, kita tekan 3 noktah bertitik, kita tekan di situ, kita tekan PDF export. Okey, dia akan export jika ada tulisan. Murid-murid yang tulis dia akan simpan benda tu. Saya tak dapat export kerana papan putih adalah kosong sekarang. Tidak ada student yang menconteng. Dan tiga papan putih boleh digunakan. Jelas tak untuk bahagian papan putih? Ya. Okay, lagi soalan sebelum saya masuk ke bahagian yang paling akhir? Okey, ada yang bertanya, pelajar lebih fokus atau lebih leka dengan pelbagai apps yang ada dekat classroom tu? Okey. Macam kelas pertama. 10 minit pertama saya akan lepaskan mereka untuk explore. Kalau tak, saya bercakap, mereka bergerak ke sana ke sini, explore. Mereka tak dengar pun cikgu bercakap sebab excited. Tapi kelas kedua, ketiga, okey, mereka akan duduk fokus. Kita bagi arahan siap-siap. Kalau saya mengajar, kamu jangan bergerak. Okay, jadi mereka akan duduk je. Barulah kita pecahkan beraktiviti, barulah mereka bergerak. Itu adalah kawalan kelas kita lah. Macam mana kita nak kawal pergerakan mereka dan sebagainya. Dan kelas pertama saya cadangkan cikgu-cikgu bagi 10 minit kepada mereka untuk explore dulu. Bagi mereka pusing dulu. Kalau tak, lagi itulah mereka gelisah, tak boleh duduk. Mereka akan ke sana, ke sini. Okay, lagi? Oh. Ibaratnya macam sekarang kita bawa kelas kita kepada mereka lah sebenarnya kan, secara maya. Macam benda baru. Mereka akan explore, mereka akan excited. Okay, nak cuba itu, nak tekan sana, nak tekan sini, macam-macam. Okay. Jadi, saya bagi 10 minit, explore lah puas-puasnya. Barulah kita mula kelas. Okay. Okay, Cikguku. Ya. Ada satu soalan daripada Cikgu Yuzaina Yusof. Dia tanya, pelajar boleh menconteng secara serentak ke pada whiteboard tu? Boleh. Boleh secara serentak. Cuma pelajar perlu tulis nama dia kat bawah tu. Sebab kita tak boleh detect yang siapa tulis. Tapi contoh ada 20 orang, dia boleh conteng secara serentak whiteboard tersebut. Kita boleh tengok secara live apa yang mereka tulis. Jadi mereka boleh menconteng lah. Ya. Okay, boleh teruskan? Boleh. Okay. Sebab cikgu-cikgunya pun rasa teruja nak meneruskan. Silakan cikguku, teruskan. Bahagian yang terakhir, bahagian chat macam biasa. Di dalam Google Meet pun ada chat. Okay. Jadi mereka boleh type lah berbincang. Okay. Ini adalah bahagian chat macam biasa. Bahagian people, kita akan tengok siapa yang ada dah masuk, siapa yang berada di waiting room. Okay, waiting room maksud dia mereka tak masuk, mereka tak lepas masuk lagi. Okay. Dan kamera boleh on off, mic boleh on off macam biasa. Untuk bahagian broadcast, mereka tak lepas masuk lagi. Okay, ada cikgu masuk. Okay, minta cikgu not Azah minta tutup mic. Okay, terima kasih. Okay, bahagian broadcast, jika cikgu tekan start broadcast, muka cikgu akan dibesarkan dan murid akan memberikan fokus kepada cikgu sahaja. Cikgu akan menjadi orang yang paling utama di dalam kelas tersebut. Jadi masa mengajar, cikgu-cikgu boleh tekan broadcast. Jadi tumpuan akan diberikan kepada cikgu saja.
Cikgu lah, muka cikgu yang paling besar dalam kelas tersebut. Itulah bahagian broadcast. Contoh okey. Ni adalah broadcast, dia akan besarkan macam ni. Masa present, cikgu nak share slide. Cikgu nak present slide. Nak share video. Cikgu tekan present macam dalam Google Meet. Okay. Benda yang sama dengan Google Meet. Okay. This room, screen, start broadcast. Cikgu nak share entire room, window ataupun Chrome tab. Benda ni sama dalam Google Meet. Cikgu boleh share cikgu punya slide, PowerPoint dan sebagainya. Okay. Kalau cikgu nak keluar, anak-anak murid nak keluar, jangan pangkah terus. Jangan bagi dia pangkah terus pada Chrome tab. Pastikan mereka tekan exit room. Kalau tak, mereka akan masuk kelas lain kali, mereka akan terus masuk ke dalam kelas. Mungkin mereka akan terus masuk kelas yang silap. Okay? Kerana mereka tidak meninggalkan kelas. Dan bahagian setting. Okay, bahagian setting. Okay, kamera, mikrofon yang ni tak ada apa. Yang paling penting, cikgu tengok pada audio range. Yang paling penting, cikgu tengok pada audio range. Yang paling bawah. Okay, cikgu tekan. Okay, kalau quiet, maksud dia orang yang tepi kita sahaja akan dengar apa yang kita bercakap. Maksud dia kalau orang yang jauh tidak akan dengar apa yang kita bercakap. Kalau normal dia dalam lingkungan macam ni. Ni normal. Okay, dia taklah terlalu kecil, taklah terlalu besar. Kalau loud ni dia akan meliputi separuh daripada kelas ini akan dengar. Kalau nak dengar satu kelas, kalau kita nak cakap, kita nak bagi semua kelas dengar, semua orang dengar, cikgu gunakan entire room. Suara cikgu akan didengar di dalam semua kelas. Murid-murid akan dengar suara cikgu. Tapi kalau untuk aktiviti berkumpulan, saya cadangkan cikgu menggunakan quiet. Sebab dia akan mengganggu kumpulan lain. Kalau quiet, hanya ahli kumpulan sahaja yang akan dengar suara perbincangan mereka. Orang lain tidak akan diganggu. Jadi untuk bahagian ini, kalau semasa cikgu menerang, cikgu pilih entire room. Kalau cikgu sedang melakukan aktiviti berkumpulan, cikgu settinglah sebagai quiet. Okay, dan kita nak kontrol budak-budak, kita nak kontrol mereka, susah sebab terlalu besar. Kita tengok saja bahagian map. Tekan map, kita akan tengok pergerakan mereka. Dari mana mereka bergerak, siapa duduk di sini, siapa duduk di sana. Jadi kita hanya buka map, kita nampak secara keseluruhan. Okay, itu adalah untuk bahagian yang paling bawah. Okay, ada soalan? Okay, dalam ruangan chat, moderator ada soalan? Cikgu Sadiah. Dia tanya, adakah sesuai guna dalam telefon pintar? Ya, boleh. Mereka akan nampak paparan seperti yang budak-budak lain nampak walaupun buka dalam telefon, laptop dan sebagainya. Okay. Jadi, boleh ia tekan touchscreen untuk bergerak ke sana ke sini dan sebagainya. Okay, lagi? Cikgu Siti Nurbaya dia tanya, kena present screen ke cikgu? Tak perlu. Kena Kalau present murid screen. Kalau murid dah masuk, okay, kalau cikgu nak terangkan PowerPoint, cikgu nak terangkan apa yang ada di skrin cikgu, cikgu present. Macam biasa dalam Google Meet, kalau kita nak share kita punya slide, kita present. Kalau kita tak perlu share slide, cikgu tak perlu present screen. Kalau murid-murid akan dapat paparan yang sama yang kita nampak. Macam yang cikgu masuk tadi. Itulah mereka dapat. Kecuali ada tayangan video, tayangan PowerPoint dan sebagainya. Okay, lagi? Okay. Lagi saya rasa tak ada lagi. Okay, kalau dah siap ada yang kata semua, kelas dah comel. okay, dah siap semua, kita tekan exit room, kita balik.
Okay, dia akan ada di bawah ni. Okay, dia ada di, okay. Kejap saya tertinggal, cikgu masuk balik, minta maaf. Okay. Saya nak ajar macam mana nak bagi link. Cikgu nampak dah bahagian atas ada share. Okay. Bahagian atas ada share yang berwarna kotak yang berwarna kuning. Cikgu tekan kotak tersebut. Okay. Kalau cikgu copy link ni ialah share space. Share space bermaksud murid tersebut akan masuk di dalam space cikgu. Dia akan nampak kelas-kelas yang semua yang cikgu create, dia akan nampak. Dia boleh masuk mana-mana kelas yang cikgu buka. Jadi saya tak galakkan cikgu share space kerana mereka akan masuk main ke mana-mana kelas yang ada cikgu dah bina, dia akan boleh masuk. Jadi cikgu bagi share room. Share room, kita copy URL. Copy je URL, paste dalam Telegram ataupun WhatsApp. Mereka terus masuk ke dalam bilik ini. Kalau cikgu share space, dia boleh masuk ke dalam kelas yang lain kalau cikgu tak lock kelas tersebut. Okay, itu adalah cara untuk macam mana murid-murid boleh masuk ke dalam kelas kita. Ataupun kita boleh copy je URL yang diberikan. Okay, dah siap semua, dah setting semua, boleh exit room. Okay. Dan bahagian yang paling penting, cikgu perhatikan bahagian setting dan privacy. Cikgu perhatikan bahagian setting dan privacy ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan, cikgu tekan setting dan privacy. Cikgu tengok di bahagian bawah, bahagian privacy setting. Cikgu tengok di bahagian privacy setting. Okay. Pastikan dan saya galakkan cikgu letakkan di nombor 1. Semua orang boleh masuk. Kalau cikgu letak yang lain, contoh nombor 2, murid perlu daftar terlebih dahulu. Akan menyusahkan murid. Ada macam-macam masalah. Cikgu tak boleh masuk, email tak boleh akses. Jadi kita setting je nombor 1. Dia tekan je link, dia terus boleh masuk. Dia tekan je link, dia terus boleh masuk. Dia tak perlu login, dia tak perlu masukkan email dan sebagainya. Hanya masukkan nama dia sahaja. Okay, untuk privacy setting, ada soalan tak? Jelas ke? Okay, terlihat sekejap ya cikgu ya. Ya. Ada pelajar, ada guru tanya, pelajar perlu login juga ke? Ya, inilah pentingnya privacy setting. Kita ubah kepada yang pertama. Jadi pelajar tak perlu login pun. Terus tekan link, masuk nama, terus masuk ke dalam kelas yang kita bina. Jadi pastikan cikgu klik pada setting yang pertama di bahagian privacy setting. Okey, lagi soalan? Tak ada. Yang lain cuma menyatakan bahawa dia perkongsian yang sangat menarik. Okay. Saya rasa cikgu-cikgu tengah teruja mahu malam ni dia orang terus buat room ni. Okey. Dah siap dah? Dalam masa berapa minit cikgu dah siap dah satu kelas? Dah boleh share kepada student? Ya. Okay. Kalau contoh saya cikgu nak, ya, kalau cikgu tak nak guna template yang diberi, cikgu boleh tekan yang pertama yang kosong. Cikgu boleh pilih meja sendiri, susunlah meja sendiri dan sebagainya. Yang kedua, ketiga, cikgu pilihlah, try lah mana-mana template yang cikgu rasa sesuai untuk digunakan. Contoh rehat yang pertama, saya bagi mereka ke kafe. Rehat yang kedua, saya bagi mereka berehat-rehat di tepi pantai. Okay. Dan mereka akan teruja, cikgu, lepas ni kita nak pergi mana cikgu? Lepas ni kita akan nak pergi mana cikgu? Mereka akan tertunggu-tunggu. Apa yang cikgu akan bawa ke mereka. Okay. Itulah Kumo Space daripada saya. Ini adalah semua kelas yang saya gunakan sepanjang PDP Art. Okay. Ada bilik rehat 4, bilik rehat 3, 2, 1. Setiap bilik rehat berbeza. Minggu ni pergi pantai, minggu depan pergi taman dan sebagainya. Itu contoh-contoh cikgu boleh gunakan sepanjang PDP Art. Okay, setakat ini ada soalan lagi sebelum saya serahkan kepada moderator.
Ada satu soalan yang sebenarnya saya pun nak tanya Cikguku. Ya. Iaitu daripada Cikgu Nur Ashikin binti Abdul Rahim. Beliau tanya, kalau jumlah murid melebihi 30 orang, boleh tak kita buat 2 kelas? Dan saya tambah sikit kat sini, kita ajar kedua kelas tu dalam satu masa yang sama. Boleh atau tidak? Okey. Kalau contohnya murid melebihi 30 orang, cikgu boleh create, okey saya tunjuk terus, cikgu boleh buat secara 2 kelas serentak. Okey. Ni, cikgu bahagian broadcast, nanti kalau cikgu ada contoh 2 kelas serentak. Bahagian broadcast, okey, cikgu tekan everyone in all room. Maksud dia semua orang akan dengar suara cikgu. Semua kelas yang ada, contoh ada 10 kelas. 10 kelas akan mendengar arahan dan suara cikgu. Yang penting bahagian broadcast. Kalau this room, hanya bilik ini sahaja. Kalau semua murid-murid, semua kelas lain pun akan dengar. Okay. Jadi, boleh jalankan kelas secara serentak walaupun berapa kelas yang ada. Pastikan setting di broadcast. Okay, jelas tak arahan tu? Okey. Jelas. Macam mana pula kalau kita nak present tu tadi cikgu? Kita ada bahagian presentation kan? Mungkin kita nak tunjuk slide dan sebagainya. Adakah dia sama juga? Bahagian present, cikgu tekan all room cikgu. Dia ada this room, all room. Maksudnya cikgu tekan je all room, semua room akan dapat bahan yang sama. Akan dapat lihat PowerPoint yang sama. Jadi serentak 10 kelas pun boleh jalan serentak. Pastikan setting bahagian broadcast dan bahagian present. Okey. Okey, lagi? Okey. Jadi dia ada soalan susulan lah. Jadi link yang akan kita berikan kepada pelajar-pelajar ini adalah link yang berbeza mengikut kelas masing-masing lah. Contohnya 5 kelas yang pertama, 1 link, kelas yang kedua, 1 link. Betul ya? Ya, betul. Tapi link tersebut boleh digunakan sampai bila-bila selagi kita tak tutup kelas tersebut. Contohnya minggu ni link ni. Minggu depan pun link yang sama. Setiap minggu akan menggunakan link yang sama sahaja. Kecuali cikgu dah delete kelas tersebut. Okey. Okay, dan maksudnya cikgu, tiap minggu. Ya. Okey. Maksudnya setiap minggu kita boleh guna link yang sama. Ya, betul. Okay, satu lagi pesanan. Dah habis kelas, pastikan cikgu tekan setting, cikgu close room. Kalau tak, terutamanya budak sekolah rendah, mereka tak keluar pun bilik tersebut. Sampai kelas lain tak masuk. Cikgu bising, cikgu. Budak-budak tak keluar kelas cikgu, tak masuk pun kelas saya. Kerana mereka sedang bermain di dalam kelas yang kita tak close. Pastikan cikgu close room. Kalau close, dia akan reject semua murid-murid yang ada di dalam kelas tersebut. Kalau tak tahu pukul berapa, apa yang mereka main di dalam kelas tersebut. Okay, ni saya lockkan semua kelas. Masa kelas baru saya buka. Okay, lagi. Baik. Soalan-soalan yang lain ni ada yang sedang explore juga. Kalau kita tengok Cikgu Elora Ken, maksimum berapa orang dalam kelas? 30 orang, betul ya cikgu? 30 orang maksimum. Untuk akaun percuma. Okay, 30 orang maksimum. Percuma. Kalau kita guna secara percuma lah. Okay, yang ni adalah akaun berbayar. Okay, 151 bulan. Okay, 151 bulan. Okay, dan dia akan ada yang pro boleh akses lagi lebih banyak lah. Lebih pada boleh masuk sampai 1000 orang kalau yang berbayar. Kalau yang percuma 30 orang. Tapi setakat ni saya rasa kalau PDP Art yang 30 orang tu dah okey rasa. Okey. Ada Cikgu Aina tanya, kita boleh buka semula ke? Kalau boleh, macam mana nak buka semula? Saya rasa soalan ini tentang dia nak masuk balik dalam dia punya room, saya rasa.
buka semula. Okey, contoh saya dah lock room ni. Kita buka semula di okey. Tekan setting, open room. Dan kalau cikgu tak puas hati lagi, tiba-tiba cikgu tak puas hati kelas tak dekor tak cantik. Cikgu boleh pergi ke kelas tersebut, cikgu boleh edit lagi. Editlah sampai cikgu puas hati. Okey. Okey, ni contoh. Okey, cikgu boleh letak macam-macam jika cikgu nak. Okey. 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 Okey, lagi ada soalan? Okey, saya rasa di soalan ni di ruangan chat ada yang tanya, maksudnya setiap kali buat kelas kita perlu create yang baru. Saya rasa tak perlu. Okay, saya simpulkan sedikit apa yang Cikgu Ku cakap tadi. Kalau kata nak buat kelas yang sama, room yang sama itu kita boleh guna link selagilah kita tak delete room tersebut. Jadi tak perlulah kita nak create, kita just bagi room yang sama, cuma pastikan close tu supaya budak tak ada dalam tu je Cikgu Ku, betul kan? Ya, betul. Okey, macam kelas jadi kita nak buka ni, kelas, on balik kelas. Ya. Jadi sekali je cikgu create sekali je. Sekali untuk satu kelas. Okay, jadi bolehlah guna sepanjang PDPR. Tak perlulah klik setiap kali ya. Kelas yang sama cikgu buka je balik open room. Terus boleh guna semula kelas tersebut. Jadi kita lock untuk menyekat kemasukan murid-murid je. Tu je. Okey. Ada limit tak berapa room yang kita boleh buat? Okey. Untuk berapa room tidak ada limit. Unlimited setakat ini ya. Setakat ini tidak ada limit untuk room. Nak buat berapa puluh room pun tidak ada masalah. Okey. Baik, Nur Khairul Azlina. Yang broadcast tadi untuk apa ya? Okey, yang broadcast tadi untuk apa Cikgu Ku? Dan satu lagi, guru perlu close room selepas murid exit room ke? Dua soalan saya bagi terus. Okey. Yang broadcast, okey, kalau kita tak broadcast, kita akan jadi kecil muka kita. Bila broadcast, okey, kejap. Okey. Okey, broadcast dia akan nampak muka kita besar. Dan murid akan fokus kepada kita. Maksudnya, dia akan tayangkan gambar cikgu yang paling besar. Dan suara cikgu akan didengar di semua kawasan di dalam kelas. Jadi broadcast tujuan dia untuk menarik tumpuan. Untuk pastikan murid-murid fokus apa yang sedang diajar. Tak nak mereka sedang bermain di belakang dan sebagainya. Okay, itu untuk broadcast. Apa soalan kedua Cikgu Ayu? Lupa Cikgu. Guru perlu close room selepas murid exit room ke? Okay. Kalau murid-murid tak exit lagi, cikgu close je, dia akan rejectkan murid tersebut. Jadi tak perlu tunggu murid keluar semua. Cikgu close je, dia akan tendang keluar murid tersebut. Tak perlulah tunggu murid keluar semua. Boleh? Okey. Boleh, ada lagi. Kita kira dah masuk dalam untuk QA lah ni kan. Kenapa link kehadiran tak boleh masuk? Rasanya kalau berkenaan tentang link kehadiran ni kita boleh letakkan di ruangan link tadi kan. Mungkin kita letakkan di satu meja dan bolehlah pelajar-pelajar kita klik link kehadiran dekat situ. Ya, betul. Okey. Yang kedua, cikgu wajib ada dalam room lah kan untuk pantau. Tentulah kan Cikgu Ku? Ya. Ya, macam kelas yang sebenar. Kita masuk kelas. Macam sebenar bersemuka. Kita masuk kelas. Okey. Ada permintaan Cikgu Ku daripada Cikgu Yuzaina Yusof. Boleh tak tunjuk cara nak buat 2 room serentak? Okey, 2 room boleh serentak. Okey. Boleh. Okey, sekejap Okay, jadi kalau 2 room serentak, cikgu kena buka 2 tab tu. Cikgu kena buka 2 tab 2 tab yang berbeza. Yang ni untuk kelas 2 IH. Yang ini untuk kelas 3 IK.
Okey, jadi dah ada 2 kelas cikgu. Dah 2 kelas serentak dan pastikan masa present kita tekan all room, start broadcast. Dan masa broadcast, okay, dah tekan broadcast, dah tekan present, dia akan sama kepada dua room. Nampak cikgu? Dia akan terus detect apa yang kita buka, kita akan detect kepada dua kelas. Maksudnya masa yang sama, dia akan detect dua kelas. Jadi cikgu buka new tab bagi satu kelas yang baru. Faham tak cikgu? Saya rasa, maksudnya saya terangkan, saya tambah, okay, bukan tambah lah, saya ulang balik lah apa Cikgu Ku cakap ya. Maksudnya kalau kita nak gunakan dua kelas tu serentak, satu lagi kelas kita kena buka dalam new tab. Jadi barulah dua-dua kelas tu akan muncul dan kita bolehlah buat broadcast ataupun presentation untuk all room. Kita kena pilih all room. Betul ya Cikgu Ku? Ya, betul. Okay. Okay, kalau bahan-bahan pengajaran Cikgu Ku? Ya. Bahan pengajaran, okey. Kenapa? Okey. Kat sini ada satu soalan. Daripada Elora jugalah. Kalau kita close room selepas tamat sesi, adakah bahan-bahan pengajaran kita seperti dalam link dalam room tersebut akan hilang? Kalau kita dah masukkan di dalam kelas, tidak akan hilang. Kecuali PowerPoint yang kat luar memang hilang lah. Maksudnya kalau benda yang dah kita insertkan di dalam kelas ini, contohnya video, contohnya link pada meja, dia tidak akan hilang. Dia akan auto save. Macam saya dah masukkan link lagu tersebut, walaupun saya berpuluh-puluh kali buka, dia masih ada. Benda yang kita dah masukkan di dalam sistem, dia tidak akan hilang. Dia akan auto save. Kecuali benda yang dibuka secara berasingan. Contoh PowerPoint. Yang tu cikgu kena save sendirilah cikgu. Kalau yang dah ada di dalam kelas, memang tidak akan hilang. Dia akan auto save. Semua yang cikgu deko pun, dia akan simpan. Okay, lagi soalan? Baik, jadi kalau ikutkan tak ada soalan. Kalau ada soalan pun ada satu ni. Ada tempoh masa tak guna account free ni? Okey, setakat ni tidak ada. Setakat ni saya buat kelas 2 jam, tidak ada sekatan lah. Setakat ni tidak ada lagi. Okay. Kita tak tahulah yang baru nanti ya? Ya. Saya harap-harap tidak ada perubahan lah untuk yang free ni. Okay. Okay, kalau tak ada apa, saya serahkan kepada moderator lah. Okey, terima kasih Cikgu Ku dengan perkongsian yang sangat menarik. Kalau kita baca dekat ruangan komen ni Cikgu Ku, semua guru kita sangat teruja dengan perkongsian terbaru ni. Seolah-olah mereka membawa kelas mereka kepada dalam alam maya secara virtual. Betul? Jadi kalau kita tengok kat sini ada satu soalan lagi seperti tinggal, baru dia keluar. Kalau dua kelas berbeza, ada link, maksudnya link ada dua lah kan untuk bagi student. Ya, betul. Betul. Okey. Jadi cikgu kan, kalau kita tengok sebelum kita pergi kepada penutup ataupun kepada kesimpulan keseluruhan Kumu Space ni, tentang link kehadiran, dia telah dimasukkan ke dalam ruangan chat. Tapi mungkin sekejap lagi host boleh masukkan sekali lagi berkenaan dengan link kehadiran tersebut lah. Okay. Okay, semuanya mengatakan satu perkongsian sangat menarik Cikgu Ku. Okay, jadi dengan satu perkongsian baru ini, ilmu baru pada hari ini, aplikasi baru pada hari ini, saya yakin untuk PDPR yang akan datang ini, saya yakin dia akan lebih menarik. Cuma sedikit kengkangannya data lah mungkin kan. Itu sahajalah rasa Cikgu Ku. Jadi sebelum kita selesaikan, Cikgu Ku ada apa-apa lagi nak penggulungan ke, buat kesimpulan ke, kata-kata terakhir daripada Cikgu Ku? Persilakan. Daripada saya, terima kasih semua kerana hadir, dan kalau ada apa-apa yang tak jelas boleh PM saya di dalam Telegram, dan ada apa-apa yang
betul create tak jadi juga boleh PM saya di dalam Telegram. Dan terima kasih semua dan minta maaf jika ada kekurangan yang berlaku. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih sekali lagi cikguku daripada pihak saya juga. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di ruangan live YouTube kita yang terlibat di memeriahkan ruangan komen kita. Terima kasih sekali lagi. Rata-rata mengatakan dia perkongsian sangat menarik. Jadi daripada pihak saya sendiri, saya memohon keampunan sekiranya ada tersalah bahasa, tersalah kata dan segala kekurangan sepanjang saya bersama dengan cikguku mengendalikan program kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang, mungkin bersama dengan perkongsian yang baru juga. Baik, jangan lupa cikgu ya, isikan kehadiran cikgu yang berada di ruangan chat. InsyaAllah pastikan segala details yang diperlukan itu cikgu berikan dengan tepat lah. Okey, itu saja rasanya daripada pihak saya. Tapi sebelum itu, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Cikguku, terima kasih. Rakan-rakan yang lain juga terima kasih. PPD Bagan Datuk juga terima kasih. Untuk menuju One Team One Target, terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan kita pada petang ini. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat petang. Jumpa lagi.